Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, macam yang cikgu janjikan, cikgu akan buat video untuk geometri koordinat dan cikgu perlukan bantuan kamu untuk kamu siapkan modul geometri koordinat yang cikgu dah bagi sebelum kita cuti hari tu. So, cikgu akan forwardkan video yang cikgu buat dan kamu ambil masa 21 hari kamu cuti ni untuk tengok video cikgu. Tak kisahlah nak belajar apa siang ke malam ke, cuma tengok video cikgu dan siapkanlah kita punya modul untuk habiskan silibus. Ini je bab yang last lah. Okay. So the first of all bab geometri koordinat ini ada kebanyakannya lah kamu dah belajar masa form 3 So kamu dah belajar berkaitan dengan jarak, okey. Kemudian titik tengah kamu dah belajar juga, okey. Kemudian apa lagi ya? Kecerunan, okey. Kamu dah belajar kecerunan which is formula kamu belajar adalah Y2 tolak Y1 per X2, okey. Tolak X1. Ini kecerunan. So pada masa yang sama juga kamu dah belajar masa form 3 macam mana nak membuat persamaan. Okey, so persamaan itu Y sama dengan MX plus C. Which is kamu tahu M ini adalah kecerunan. Okey, dan C ini adalah pintasan Y. Okey, so secara tak langsung lah so cikgu terangkan apa yang terkandung dalam bab ini, which is kamu kena tahu garis selari dan garis serenjang. Okey, selari ni apa dia? Okey, selari ini suatu garis selari lah. Okey, ni garis selari. Okey, kalau dia kata serenjang macam ni, ada satu garis ke sini ke atas tak kisahlah, tapi satu lagi akan bertindan. Okey, so bila bertindan maksudnya titik yang bertindan inilah yang dipanggil berserenjang. Dia berkongsi satu titik yang sama. Okey, so ada syarat dia, siapa M sini, okey, siapa M sini dan seterusnya. Cikgu akan bagi detail lah. Okey, dalam bab ini juga kamu kena tahu berkaitan dengan pembahagi tembering. Okey, adalah pembahagi tembering. Kemudian kamu kena belajar persamaan lokus dan luas poligon. So nanti cikgu akan bagi detail lah apa yang dimaksudkan dengan semua yang kita nak belajar ni. Okey, so go through pada pembahagi tembering garis. Okay, apabila dikata pembahagi maksudnya kita nak membahagikan sesuatu garis itu kepada beberapa bahagian yang diberi dalam bentuk nisbah ke dan sebagainya. Okey. Alright, so kamu boleh baca tembering garis adalah sebahagian daripada garis lurus yang mempunyai dua titik hujung dengan panjang atau jarak tertentu. Mana-mana titik yang terletak pada tembering itu dalam nisbah tertentu. Okey, ini nisbah. Okey, sebagai titik pembahagian. So dia menggunakan konsep nisbah lah untuk nak bahagi. Okey, so makanya kita tengok contoh pertama. Diberi tembering garis PQ. Okey, ada satu garis PQ. Okey. Katakan sini P, sini Q contohnya. Dia kata satu garis. Titik R berada 7 daripada 9. Okey, bila dia kata 7 per 9, kita baca 7 daripada 9. So, bila kita sebut daripada, maksudnya total P ke Q adalah 9 nisbah. Ini maksud dia, 9 nisbah. Okay, dia kata titik R berada 7 dari 9. So, kalau kita katakan panjang ini 9, maksudnya kita bagi kepada 9 bahagian lah. Okay. So, kita let lah. Kalau sini, cikgu kata tengah-tengah. So, let's say lah, sininya 7. So, dia kata, lakarkan situasi ini menggunakan tembering garis. So, cikgu dah lakar lah. So, kita let. Sebab ini tengah-tengah. So, cikgu padam tengah sebab kita nak. Alamak. Dia terpadam terus. Okey. Okey, cikgu buat satu garis. Allah. Ya. Okey, cikgu garis sekejap.
Okay, kita garis ke sini. Maksudnya cikgu state sini adalah 7. Sinilah R sebab dia kata 7. So agak-agaklah tadi tengah kan. So sini adalah 7 nisbah. Cikgu tulis senang. Kemudian dia kata lakar. Kita dah siap lakar. Yang kedua dia kata, adakah titik R paling hampir dengan P atau Q? So ni penyelesaian. Cikgu dah tunjuk dah. So ini yang pertama kita dah lukis dah. Titik R terletak paling hampir dengan Q. Sebab R paling hampir dengan Q kerana kedudukan titik R ini adalah lebih separuh. Tadi cikgu kata lebih pada separuh. So R dia dekat dengan Q lah. Itu dia punya jawapan lah. Dengan menggunakan maklumat yang diberi, tentukan nisbah. Tengok soalan C. B dah settle. C pula. Dia kata tentukan nisbah PR PQ. Apa saja kamu kena tahu dia punya nisbah paling banyak. PR. So P ke R. Kita tahu 7. Kan? P ke R 7. P ke Q adalah 9. Jadi 7 nisbah 9. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua pula dia kata apa? RQ. Kita baca je gambar rajah. PR. So kita tengok RQ sini. So kalaulah sini 9, atas ada 7 dah. Total 9, 7 maksudnya sini tinggal 2 lah. Sebab 7 tambah 2 jadi 9. Ingat total kita 9. Jadi P ke R ini adalah 7. Jadi R ke Q adalah 2. So makanya dia kata RQ 2 lah. Nisbah PR. PR sini ke sini. Asal kita 7. So jadi 2. 7. Sekarang ni kamu kena tahu macam mana nak baca nisbah. Yang ketiga pula. PR. Yang ketiga. PR dot RQ. PR. PR kita 7 juga. RQ sama yang tadi 2. Bezanya yang ni apa? Ni duduk depan, seorang duduk belakang. Itu maksudnya lah. So faham macam mana nak menggunakan nisbah. Kemudian soalan kata, seterusnya huraikan perkaitan antara kedudukan titik R pada tembereng garis PQ dengan nisbahnya. So titik R membahagikan tembereng garis PQ dengan nisbah 72. So inilah maksudnya huraikan perkaitan. Kita dah cikgu dah lukis dah. So perkaitannya, kalau P ke Q ini adalah 9, kan? Sini ke sini adalah 7 yang dibagi. So kita nak dapatkan 2 ni. 9 tolak 7. Itu saja perkaitan dia lah. Alright. So cikgu nak latih diri 7.1 rasanya tak perlu tunjuk lah. Sebabnya ini sangat senang. So cikgu nak kamu baca. Kemudian boleh cuba. Sangat senang sebabnya sebab hanya tentukan nisbah. Tapi kamu kena faham lah. Katakan ada berapa soalan ni? 1, 2. Ada 2 soalan saja. So rajah menetapkan satu tembereng garis AB. Dengan dibahagikan kepada 12. So total ni adalah 12. So PQR ialah titik pembahagian. Kalau kita kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia tak kira yang tu lah maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So dia punya titik tu macam lebih sebab dia kata 12 bahagian. Tak apalah, kita state 12. Tentukan kedudukan setiap titik itu berhubung dengan nisbahnya. Sepatutnya titik itu, kita dah mula daripada bila A ke B 12. So, kita nak membahagikan tadi, kira 12 tadi. So, cikgu padam, cikgu buat gerakan. Maksudnya, kita kira 1, 2, 3, 4. So 4 ke P. So, 4. Q5, 6. Ingat senang. 6. 7, 8, 9, 10, 11. R 11. Jadinya 12 sampai last B lah. Itu yang senang kita kira. Dia kata tentukan kedudukan setiap titik itu berhubung dengan nisbahnya. So katakan kita state lah. Titik, mula-mula titik P. Titik P. P berada di sini. Maksudnya A, P. A ke P. Kemudian
Okey. P ke B lah. Contoh yang kita buat. Okey. A, B adalah 4 kita punya gerakan tadi. Jadi 4. Okey. Q ke Q pula. P maksudnya daripada 4. 1 kita kira 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tinggallah 8. Okey, macam itulah. So, maksudnya kat sini, kalau kita nak buat AP, PB, AP bahagi PB, makanya AP kita adalah 4 bahagi dengan 8 tinggal 1 tinggal 2. Maksudnya, membahagi 1, maksudnya macam ni cikgu lukis. Okay, A sini, kemudian P sini. A ke P adalah 1. So, P ke B adalah 2. So, inilah maksudnya kita punya nisbah untuk A adalah 1 nisbah 2. Dia boleh buat A, P, P, B pun boleh. A, B, P, B pun boleh. Okay. Boleh ungkapkan macam-macam. Okay, itu yang pertama. Dia kata, setiap kan. So, maksud ini baru P. Kemudian kita kira pula untuk AQ. Okay, untuk AQ, yang mana? Sini Okay, untuk AQ, kita ambil AQ, QB pula. Okay, AQ tadi kita kira adalah 6. QB, kita kira juga tadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Jadi kalau 6, 6, cikgu tukar jadi bahagi AQ bahagi QB. 6 bahagi 6, kita akan dapat 1. Jadi 1 nisbah 1. So, maksudnya dia berada di tengah-tengah lah. Okey? Kalau kita lukis, dia berada di tengah-tengah. Okey? Katakan tadi, kita sini adalah A. Sini adalah Q. Sini adalah B. Makanya 1. Okey? Sini 1, sini 1. So, maksudnya Q berada di tengah-tengah. Okey, yang kemudian apa lagi ni? R. Okey. Untuk R kat mana cikgu tak nampak ni? Ni. Padam. Sini. Okey, R ni kita tengok tadi kan. A ke R. Okey, kemudian R ke B. A ke R tadi kita kira dah 11. Okey. R ke B tinggal 1 lah. Sebab 1. Total 12 kan. Ni gerak 1 je. Tinggal 1. Okey, so sebelah 1 lah. Sebab kita state AR bahagi RB 11 bahagi 1. Jadinya kalau kita lukis, straight line ni. Okay. Kita lukis straight line maksudnya, katakan sini A, sini R. Punya pen ni memang dah AR, sini B. Ni, sini adalah 11, sini adalah 1. Okay. Alright, so kita go through pada yang seterusnya. Okay, untuk yang seterusnya, kita tengok kepada rumus pembahagi temberin. Okay, satu cikgu ingatkan, semua rumus dan geometri koordinat ini kena hafal. Sebab tak ada diberi dalam kita punya formula. Okay. So, rumus pembahagi temberin ni, okay, sebenarnya, tunjukkan bahawa panjang temberin bagi A diwakili. Okay, dan ni, D ni, sebenarnya dia adalah jarak untuk teorem Pythagoras. Okay. Okay, so kita tengok macam mana menggunakan formula ni. Okay, cikgu, okay. Suatu titik, okay, katakan cikgu state sini P, okay, sini Q, sini R. Okay. Okay, ratio, okay, bila membahagi temberin ni garis. So, apabila dia kata, apakah yang berlaku pada M apabila M sangat N, P kemudian di tengah. Okay, ini maksudnya, cikgu state yang mula-mula ni, nisbah yang depan ni, dari sini ke sini, cikgu state sebagai M. Okay, kemudian dari sini ke sini, kita state N. Kenapa cikgu? Kan kita sebut M dulu baru N. So, kemudian
Cikgu maksudnya rumus ini sebenarnya kamu kena hafal. Tapi cikgu ajar macam mana kita tak perlu hafal. Okey. Katakan titik P ni kita stick X1, Y1. Kemudian ini X2, Y2. Okey, katakan untuk R. So, sekarang ni rumus untuk kita, sebab dia guna P kat sini, so cikgu kena letak P kat tengah. Formula ni dia guna P, so cikgu letak P tengah. Okey, cikgu tukar P tengah, Q kat depan. So, P sini, okay, Q kat depan. Okay. So, sekarang ni formula ni nak cari adalah titik membahagi, which is titik ni. Okay. So, macam mana nak guna? Okay, cikgu suka guna cross. Apa maksud cross, cikgu? Okay, cikgu garis ni ke sini. Kemudian, yang ni ke sini. Cross ni maksudnya M ini mesti didarab dengan X2 dan Y2. Kemudian, N ini mesti didarab dengan X1, Y1. So, N tak boleh ambil X2, Y2. Okay, ni kawan dia. So, macam mana kita nak kira? Okay, yang depan ini adalah titik yang kita nak cari. Which is, kita stick X, Y. Okay, bila tulis koordinat ni, X, Y, makanya kat sini pun, sini adalah X. Korang cikgu buat besar. Sini pun adalah Y. Okay. So, maksudnya kat sini, cikgu dah kata M. Mesti kat sini adalah titik X. Sini adalah Y. So, kat mana ada X? Okey, ada X1 cikgu. So, that means X1 darab dengan siapa? Okey, ni cross. Darab dengan N. Macam tu. Tambah. Okey, tambah Mana X lagi? X2. Jadi, X2 darab dengan siapa cross? Darab dengan M. Okey, so bahagi dengan siapa? Bahagi M plus N. Ratio dia. Okey? Itu yang dimaksudkan dengan situ. Okey. So now, yang settle X. Kita dah settle titik X. Now, kita nak tengok titik Y pula. Okey, cikgu padam sikit. Okey, untuk titik Y, kita tengok mana yang darab dengan Y? M. Darab dengan Y2. Jadi, M darab dengan Y2. Nak letak depan boleh. Okay, cikgu letak depan. Okay. Okay, cikgu letak depan. Which is ini adalah X2. X2 pula dah. Bila cakap seorang macam ni lah. Okay. Y1. Okay. Darab dengan N. Okay, N. Kenapa ni cross ni? Okay. Kemudian tambah. Okay. Y2 darab dengan M. So, bahagi dengan M plus N. So, maksudnya kat sini, kita dah asingkan ikut titik ni. Kenapalah cikgu punya pen ni? Okay. So, inilah macam mana nak menggunakan rumus ini. So, apabila berlakunya M dengan N ini berada, dia membahagi sama. Macam tadi, satu-satu kan. Bila dia membahagi M tu satu, N tu satu, makanya konsep pembahagian ini sama dengan titik tengah. Titik tengah. Membahagi sama banyak dipanggil titik tengah. So, yang ni lah yang dia stick titik tengah. Ni. Okay? Alright. So, next. Okay, kita tengok pada contoh yang kedua. Dia kata koordinat titik A dan B masing-masing negatif 5, 5, 8. Jika titik P membahagi tempering garis AB. Okay, dia kata membahagi AB dengan nisbah 3, 2. Okay, cari koordinat titik P. Dia stick kat sini membahagi 3, 2. So, kalau ada gambar rajas, maknanya dia tak bagi. So, kamu kena baca. So, bila baca sini lebih senang lah. So, titik P tengok dia berada di tengah. Ingat yang berada di depan itu tengah. So, nak senang. Macam cikgu lukis balik tadi. Cikgu lukis balik. Sekejap. Cikgu lukis balik. Katakan sini adalah A. Okay, ni A. Kemudian sini. Okay, sini P. Which is X. Tengok pen cikgu ni.
XY. So, sini kita state tadi. Sebab nak lukis bagi nampak. Okay, B ni adalah 58. Okay. So, dia bahagi kepada 3, 2. So, Allah, hai. Pasal pula cikgu punya pen ni. Okay, ni. Okay, so buat cross lah. Cikgu buat cross guna warna biru katakan. Okay, cikgu buat cross sini ke sini. Okay, kemudian satu lagi cross. Cikgu buat sini ke sini. Ratio. So, nampak. So, makanya ingat. Siapa berada di depan, dia mesti P lah. P, X, Y. So, siapa? Ni X dulu. So, 3 darab dengan 5. So, siapa dulu cikgu? Tak apa, tak masalah. Okay. Yang penting M dengan N tu betul. Tambah 2 darab negatif 5. Okay, bahagi dengan ratio dia adalah 5. So, that's why sini dia asingkan ini untuk X. So, cikgu combine siap-siap. Tak adalah kamu pening. Okay, kamu combine. So, itu X. Makanya Y pula. Ambil pula Y. 2. Kenapalah dengan pen ni? Aduh, geram betul lah cikgu. Okay, kemudian 2 darab dengan negatif 5. Okay, tambah 3 darab dengan 8. So, bahagi dengan, tengok dia hang sungguh-sungguh. 5. Okay, so cikgu combine ni. So, makanya kamu akan dapat, sini adalah 1. Tengok dah jawapan lah. Okay, kamu boleh kira. Kemudian dapat 4. So, inilah koordinat bagi titik P. Okay, titik P. Settle lah. Alright. So, itu yang pertama lah. Okay. So, yang B, rasanya cikgu dah ajar ratio tu. B, bolehlah. Okay. B berada di luar. Yang ni cikgu kena tunjuk juga. Okay, B berada di luar. So, sebenarnya kalau kamu tengok macam condong, susah nak faham. Jadinya, buat macam cikgu. Kita lukis straight. Kita lukis straight, kita nampak. So, kita state lah. Katakan sini adalah A. Tulis negatif 7, 3. Kemudian kita state ujung ni adalah B, which is X, Y. Kemudian mana membahagi dekat P. Okey, sini P cikgu state. Okey, P dia kata 5 negatif 3. Jadi membahagi kepada 3, 1. Okey. Jadinya buat cross macam cikgu buat tadi. So, kita ambil cross. Okey, cross ke sini. Satu lagi kita ambil sini ke sini. Okey. Ni sini cross. Senang. Ingat, bila kita cross, sebenarnya yang kita dapat itu adalah di depan ni. Yang ni di depan. Ingat, yang titik di antara itu yang di depan. Jadi, yang duduk depan adalah P. Siapa titik P? Bukan XY dah sebab kita dah ada. Itu kita letak 5 negatif 3. Sama dengan, ingat dia ada X, dia ada Y. Makanya, okey, jadinya X kita siapa? Inilah. Jadi 3 darab X tambah 1 darab negatif 7. Okey, kemudian, ni settle X lah. Total kita 3 tambah 1, 4. So, bagi settle kita punya X dulu. Kemudian Y pula. Okay, Y kita 3 darab dengan Y. Okay, tambah. Okay, tambah dengan tadi 3 darab Y sebelah sana. Jadi 1 darab ni. 3. Jadi 1 darab 3. Tutup. Allahai, kenapa lapan ni? Bahagi dengan 3 tambah 1. Okay, ratio dia 4. Macam ni lah. So, macam mana cikgu nak calculate? Jadinya, yang ini adalah titik X. Okay. Yang ini adalah titik Y. Makanya kita darab lah. Jadi 3 darab X, 3X tambah 1 darab 7, 7 per dengan 4 sama dengan 5. Kenapa 5 cikgu? Sebab ini adalah titik X. So, ini adalah titik Y. Okay. So, darab lah. 3X
tambah 7 sama dengan 40 pula 20. 4 darab 5 20. Jadi 3x sama dengan 20 tolak 7. Jadi 20 tolak 7 berapa? Okey, 13 kan? 7x. Betul tak cikgu ni? Kejap ya. Silap baca tadi titik. Negatif 7. Itulah tulis pen ni lah masalah ni kan. 1 darab negatif 7 ni. Pen tengok titik ada kat depan tu. Bila 1 darab negatif 7 maksudnya dia sini tolak lah. Okey. So tolak sini pun tolak. Okey, jadi 20 tambah 7 jadilah. Okay, 20 tambah 7 jadi 27. 27 bahagi dengan 3 dapatlah 9. Sama dah jawapan dia. Okey, X dapat 9. Okey, now kita buat untuk Y pula. Okey, untuk Y pula ambil lah yang ni. Jadi 3Y. Okey, yang sesungguh tambah 3 per dengan 4 sama dengan siapa? Sama dengan titik Y which is negatif 3. Okey, so selesaikanlah. 3Y tambah 3 sama dengan negatif 12. Okey, 3Y, 12 tolak lagi jadi negatif 15. Ya Allah, menyusahkan betul apa ni kan? So, Y sama dengan 15 bagi 3 dapat negatif 5. So, ingat dia tanya koordinat. Jadi, makanya kena nyatakan bahawasanya koordinat B adalah 9 negatif 5. Ya Allah. Saya pun tak tahu ni cikgu punya laptop ni hang kot. Bengong kot no. Pilih. Jadi kau faham. Okay. Okay. So dapat beginilah. Okay. Okay, so itu saja cikgu rasa contoh. So, cikgu nak kamu siapkan latihan 7.1. Okay, yang ni. Okay, 7.1 ni. Kemudian nombor 1, nombor 2, nombor 5. Last. Okay, 7.2. Garis lurus garis renjang. Cikgu bagi the next video lah. Okay, itu saja. Jumpa lagi the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.